ke surat 80 kan. Okay, jadi kalau yang pertama kita tengok dulu apa maksud limit. Katakan saya diberi function fx, katakan saya ada x plus 6 contoh Okay, yang pertama katakan saya guna simbol F2. Maksud dia kita ganti 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi kalau kita gerak, tekan gerak saya macam ni, 2 tu berada di sini. Kan? Maksud dia yang kita kira tadi, sebenarnya nilai Y8. Nilai Y8. Ya, ni bila kita ganti, maksud dia bila X sama dengan 2. Tepat X sama dengan 2, maka Y dia nilai dia 8. Kan? Ini yang kita belajar sebelum ni kalau function. Tapi sekarang ni, kalau kita tengok soalan, dia menggunakan limit. Limit X anak panah 2. Kan? Kalau kita tengok simbol pun, dia tak menggunakan limit X sama dengan 2. Dia hanya gunakan anak panah. Maksud dia, kita nak cari nilai X approaches 2. Maksud dia, kita nak cari berapa nilai Y kalau X tu hanya menghampiri 2 je. Menghampiri. Bila menghampiri 2 ni, ada 2 kemungkinan. Kalau kita bincang menghampiri daripada kanan, itu maksud dia kita simbolkan dengan 2 kuasa positif. Satu lagi kemungkinan, mungkin dia approaches to from the left. Kan? Itu maksud dia limit. Limit maksud dia bukan bincang X sama dengan 2. Kalau nak bincang X sama dengan 2, kita hanya gunakan simbol F kurungan 2. Itu maksud dia bila X sama dengan 2, maka F2 ni ataupun nilai Y sama dengan 8. Tapi kalau kita bincang limit, dari segi simbol pun kita nampak, dia tak tulis X sama dengan 2. Maksudnya kita bukan bincang X sama dengan 2. Kita hanya bincang X menghampiri 2. Menghampiri 2 ada 2. Sama ada kanan atau kiri. Kalau kita nak senang faham, katakan saya ambil contoh lah. Kalau menghampiri 2 daripada kanan, menghampiri. Mungkin nilai yang kita nak tengok tu 2.1. Kalau katakan menghampiri 2 daripada kiri, mungkin kita nak tengok berapa nilai Y kalau X tu sama dengan 1.9. Ini maksud dia limit. Limitnya dia bukan bincang X sama dengan 2. Limitnya dia bincang kanan dan kiri 2. Maksud dia berapa nilai Y. Okay? Jadi kalau kita kira, maksudnya saya nak jawab ini kan. Okay, kita akan tengok nilai kiri kanan dia. Limit X approaches to from the right. Okay. Kalau kita tengok sini, kan menghampiri 2 daripada kanan kan. Kita tengok sini, Okey, kita nampak macam Y tu macam 8.1, betul tak? Kita nampak nilai dia seolah-olah macam 8.1. Kalau kita ambil nilai 2.1. Boleh ni? Faham tak ni? Banyak ni, risau ni ni. Okay, kita... Faham, sir. Tengah hujan, sir. Tengah hujan ni? Lebat. Okey. Lebat ni? Oh, sini musim bunga kat sini. Ini musim bunga. Jauh je. Belum musim guruh lagi. Saya salji, Okey. sir. Ya, wow. Okey. Kita sambung balik tadi. Okey, katakan, saya andaikan yang kanan ni adalah 2.1 Kalau saya ganti F 2.1, dia seolah-olah macam ni lah, 2.1 tambah 6. Ni berapa nilai ni? Macam 2.1. 8.1. Kalau saya ambil 1.9, ni 1.9 tambah 6. Berapa? 7.9. 6.9. 7.9. 7.9, yes, 7.9. Tapi kalau kita bundarkan, sebenarnya dia hampir dengan berapa? 8. Yes, yang bawah? 8.
Okey. Maknanya kalau soalan tanya find the limit x approaches to, maka kita ambillah jawapan ni 8. 8. Okey, maka jawapan dia 8. Tapi kita kena ingat, kita nampak je 8 tapi sebenarnya dia bukan 8. Dia mungkin 7.9, mungkin 8.1. Cuma kita bundarkan integer yang terdekat. Dia akan dapat nilai 8. Tapi sebenarnya dia bukan, maksud dia bukan nilai 8. Okey. Maksudnya bila x menghampiri 2, maka y akan menghampiri 8. Okey, jadi kalau kita nak senang, kalau kita nak buat pengiraan, kita tak perlulah buat yang macam ni. Kita hanya seolah-olah macam kita ganti je nilai 2 ni. Tapi dalam exam nanti kamu buat macam ni, limit x approaches to x plus 6. Maknanya seolah-olah macam 2 tambah 6. Okey, boleh. Jadi kalau kita jumpa soalan limit, cara dapatkan jawapan, kamu ambil apa yang kamu nampak ni, x ni, masukkan je dalam x ni. So terus kita buat 2 tambah 6, jawapan dia 8. Cuma kamu kena ingat dah, bila guna perkataan limit, jawapan dia bukan 8. Dia menghampiri 8. Okay? Mungkin 8/1, mungkin 7/9. Cuma jalan kerja je kita akan buat, ganti je nilai. Okay, so kena ingat beza antara f dan limit. Kalau f, maksudnya saya nak tahu bila x betul sama dengan 2, tepat sama dengan 2, maka y dia adalah 8. Tapi kalau guna limit, dia bukan bincang x sama dengan 2. Dia menghampiri 2. Dia hampiri 2 ada 2 jenis. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi kita kena tengok. Kena buat juga kiri kanan. Kalau jawapan dia sama, maka jawapan kepada soalan itu adalah sama, 8. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Kita tengok soalan tutorial soalan nombor 1. Okey, soalan kata find the limit x approaches 3, 5x plus 1, x minus 1. Okay, tak payahlah kita nak uji nak ambil 2.9, nak ambil 3.1, tak payah. Cara dia, kamu ganti je 3 ni ke dalam x. So kita buat je 5 darab 3 tambah 1. Kemudian 3 tolak 1. Berapa jawapan ni? Berapa jawapan? 48. 32. 15 16 darab 2. 2. 32 kan? 32. Betul. Tapi yang bila saya guna Jamboard, saya boleh share kamu jawab macam mana. Ni dah tak berjaya. Tapi nanti saya boleh saya pilih seorang, snap jawapan. Apa yang kamu tulis, snap, share dekat Jamboard. Sekarang tak berjaya. Lain kali kita cuba lagi. Untuk soalan B pula, limit x approaches to 2x plus 1 over x minus 3. Okey, ingat bila kita jumpa soalan limit, sebenarnya kita ganti je nilai x tu dengan 2. Ganti je. Okey, kita ganti je. Maka jawapan dia berapa? Senyap je. Azul ni berapa? Berapa? Negatif 3 ke? Negatif 3? Ya, betul. Bukan. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5 lah. Kau guna jari apa tu? Jari kaki ke apa? Jari kaki lain apanya? Guna jari tangan. 4 tambah 1 kan 5. 5 bagi negatif 1? Negatif 5. Okey, jadi ingat soalan limit, kalau kita nak tahu jawapan, hanya ganti nilai je. Boleh? Hello? Boleh. Boleh, sir. Boleh sir. Okey.
Kita tengok soalan D ni pula. Soalan ni tangguh sikit. Limit x approaches 5 x plus 5. Ada modulus lah pula. Kan? Berapa? Okey, kalau kita jumpa soalan ni, hati-hati. Sebab modulus ni dia ada dua. Dia ada dua maksud. Sama ada nak pilih positif atau negatif. Kalau pilih positif, maksud dia semua dalam kurungan ni saya buat lebih besar. X tolak 10 lebih besar daripada kosong. Maka dapatlah lebih besar dan sama dengan 10. Boleh ke? Saya ambil je dalam kurungan ni. Ni. Saya buat lebih besar daripada kosong. Maka X lebih besar daripada 10. Yang satu lagi kurang. X kurang daripada 10. Okay. Jadi sekarang ni kita nak jawab limit kan. Masalahnya bila berlaku macam ni, maksud dia kita kena ambil kira modulus ni ada dua fungsi. Masalahnya nak pilih yang mana? Bila ada dua fungsi, maka kita kena kira kiri dan kanan. Untuk jawab soalan ni kena kira kiri dan kanan. Kalau sama maka itulah jawapan dia. Soalan tadi ada kiri kanan ke? Ada kiri kanan kan? So kena buat lah. Okey, mana satu kita nak pilih ni? Okey, jadi sekarang ni ingat kalau X approaches 5 from the left, ini sebenarnya kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk daripada simbol kurang. Betul? Kalau X approaches 5 from the right, maka kita akan ambil kira lebih besar. Dia seolah macam tu lah. Tapi janganlah kamu pilih 5 tu jauh sangat. Sebab limit ni maksud dia X approaches 5. Menghampiri 5 aja. Okay. So kita akan ambil kalau kanan biasa 5.1. Kalau kiri 4.9. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh setakat ni? Boleh. Okay. Jadi kalau saya nak lukis, kau nak bagi nampak lah. Okay, sebenarnya kita bincang 5. Kita bincang 5. 5 dengan 10. Okey, kalau ikutkan kita punya function kita ni, kalau kita pilih lebih besar pada 10, maka kita akan pilih pada 10 kan? Maka kita akan pilih X tolak 10. Yang modulus tu. Kalau kurang daripada 10, ni saya akan pilih negatif X tolak 10. Boleh ke? Kalau kita ambil berdasarkan ni kan. So saya ambil lah 10 ni. Jadi kalau besar daripada 10, maka hilangkan modulus, kena ambil positif. Kalau kurang daripada 10, maka saya akan ambil nilai negatif. Boleh ke? Okey, sekarang kita tengok. Kalau 5 kiri. 5 kiri, maksud dia nak pilih negatif ke positif? X tolak 10. Kalau 5 kiri. Hello? Negatif. Hello? Hilangkan modulus, nak pilih mana? X tolak 10 ke tolak X tolak 10? X tolak 10. Ya, tolak X tolak 10. Kan? So gantikan 5. Bila ganti 5, 10. Okay. 10 per tolak 15. Tolak 5 tolak 10 negatif 5. Maka jawapan dia berapa?
2. Okey. Kita tengok pula. Kalau saya ambil 5 kanan. Okey, kalau 5 kanan, maknanya saya kena ambil ni lah. 5 kanan. Kita tengok, hilangkan modulus ni, kita ambil benda yang sama. Dia tak ada pun pergi ke sini kan. Maka, bila nak guna 5 kanan, maka X tambah 5. Yang bawah ni kita kena ambil X tolak 0. Jadi sebenarnya sama dengan jawapan di atas. 10 bahagi ni. Jawapannya 2. Bila kiri dan kanan sama, maka soalan ni kita akan ambil limit X equals 5. Boleh ke? Okey, untuk soalan ni kita terpaksa buat kiri kanan sebab modulus ni. Kalau katakan soalan ni tak ada modulus, dia hanya kurungan biasa kan. Kalau hanya kurungan biasa, kamu ganti je nilai 5. Okay. Saya kena pecah 2 ni sebab modulus ni, kalau kita nak kira, kita kena hilangkan. Dia nak hilangkan tak boleh hilang itu je. Kena buat pilihan, nak ambil positif ke nak ambil negatif. Okay. So ini yang kita dapat. Okey, soalan nombor 4. Okey, okey, cuba kita ganti atas dan bawah. Kalau kita ganti atas dan bawah, berapa nilai dia? 0. Kosong? Atas kosong eh? Kosong. Okey, yang di bawah? Kosong. Okey, kosong per kosong apa jawapan dia? 5. Betul. Ada yang jawab sama dengan kosong. Salah. Ada yang jawab sama dengan 1. Salah juga. Okey. Dia tak boleh sama dengan kosong. Dia tak boleh sama dengan 1. Maka kalau kita jumpa ni, kita mesti pilih nak buat factorize ataupun multiply by conjugate. Biasanya conjugate ni untuk yang ada square root. Tapi soalan ni mana ada square root. Jadi kita akan factorize. Okey, Muhammad Haziq. Muhammad Haziq, ada tak Muhammad Haziq? Ya saya. Okey, boleh tak kita factorize yang di atas? Boleh. Dapat apa? X tambah 3 Okey. dengan X tolak 1. Tolak 1. Yes. Tolak 1 ke? X tambah 3. X tambah 3 lagi? X tambah X 3. tambah 3 juga kan? Ha. Dia tambah 1 lagi. Kedua kali kan? Tak apa. Jadi kita akan nampak bila kita factorize ataupun multiply by conjugate, tujuan utama supaya kita boleh cancel atas bawah. Okay, kalau kita tak berjaya cancel maka tak boleh jawab soalan tu. Okay, jadi sekarang ni limit kita sekarang tinggallah X tambah 3. Okay, bila kita dah siap cancel atas bawah, cuba kita ganti sekali lagi. Maka apa jawapan dia? Kosong. Kosong. So ingat yang kosong ni bukan sebab kosong per kosong. Dia tak ada kaitan. Kosong ni sebab bila kita dah ganti untuk function yang baru. Okay. Kita tengok contoh lain. Okay, kita tengok yang B lah. Untuk soalan B, limit X approaches 4. Okey, yang pertama kita ganti nilai. Okay, kalau ganti nilai, Hani Afifah. Ya. Hani Afifah. Kalau ganti nilai, atas apa?
Kosong. Bawah? Kosong. Yes. So bila jumpa kosong per kosong, mesti buat pilihan nak factorize ataupun conjugate. Disebabkan tak ada square root kat sini, pilih yang pertama. Okay, maksudnya kita akan factorize. Okay, so kita akan dapat limit x equals 4. Ini macam boleh faktor je ni. Kita katakan saya ambil negatif kedua lah. So x tolak 4. Okey, Hazwan, Hazwan ni sudah tadi. Arif, Daniel, Arif. Arif, Daniel ada? Ada. Okey, kalau kita factorize di bawah ni dapat apa? X tambah 4, X tambah 3. Okey, tolak x tolak 4, satu lagi. X tambah 3. Oh, bagus. Okey, nampak? Nanti bila kita buat, mesti ada benda yang kita boleh cancel atas bawah. Okey. Jadi kita akan dapat function yang baru. So limit x equals 4 negative 2 over x plus 3. Bila kita dapat yang baru ni, kita masukkan nilai balik. Negative 2 per 4 tambah 3. Negatif 2 per 3. 3. Yes. Ni kan, bila saya ganti nilai limit, maka tak payah tulis limit lagi. Itu cara penulisan. Okey, kita pergi yang canggih sikit. Soalan C. Soalan C. Limit x equals negative 2. X cube plus 8 over x plus 2. Okey. Yang pertama, kalau kita ganti. Okey, Muhammad Idham. Kosong. 0 per. Kosong per kosong. Yeah, maka tak boleh jawab. Mesti pilih factorize F ke ataupun conjugate? Pilih? Kita pilih F. Yes, pilih factorization. Kemudian, ya sepatutnya kita akan dapat macam ni, limit x equals negative 2. Satu ni mesti x tambah 2 lah supaya kita boleh cancel atas bawah. Yang ni yang nak tahu ni. Kan? Jadi kita ingat balik, kita dah belajar polinomial. Ingatlah balik polinomial. Ya. Long Apa? division. Ya betul. Kita mesti guna long division. Divide by. Walaupun kita tengah jawab limit, tetapi dia akan gunakan juga topik-topik yang sebelum ni. Jadi kena mahir lah. Okay, itu kita kerjakan. Yes. Ingat lagi tak ni? Dapat negatif 2x square. Turunkan. Ni nanti kamu cubalah ni. Negatif 2x square minus 4x. Ini akan dapat 4x. Ini dapat 4. Okay. Yes, sir, biji kan? Dia remainder mesti 0. Okay. Jadi sekarang ini kita boleh isi dengan quotient yang kita dapat ni. Ni kita boleh masuk kata teks. Okay. Jadi saya akan tulis balik limit x approaches to negative 2. Approaches negative 2. So kita akan dapat x plus 2. Okay, satu lagi kita dapat x squared. X squared minus 2x plus 2. Divide by yang tadi. Kemudian kita akan cancel atas bawah. Itu tujuan kita buat factor tu. Supaya kita akan cancel atas bawah. So kita akan dapat limit x equals negative 2. Gantikan
Apa saya tengah lagi ni saya tulis. Okey, kamu gantikanlah nilai 12. berapa? 12. Ah, Betul? betul. Saya percaya je lah. Jadi step yang terakhir tu gantikan dengan X sama dengan negatif 2. Okey. Kita tengok contoh yang kelima. Boleh satu lagi? Contoh yang kelima. Kadang-kadang soalan dia tak bagi function. Dia bagi dalam bentuk graf. Okey, satu lagi. Dia bagi dalam bentuk graf. Okey, katanya saya lukis dulu. Gigil sekali ni, gigil. Plus. Okey, jadi sekarang ni kita ada 1, 2. 1, 2. Kemudian kita ada negatif 1. Ada pula negatif 2 lah pula. Okey, ini adalah nilai negatif 1. Ini negatif 1. Yang ini 1, yang ini 2. Okey, so saya lukis. Betul. Kemudian, yes. Kan? Itu, amin. Kemudian 2. Betul, lebih kurang. Okey, sekarang kita punya graf dia macam tu lah. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak jawab soalan, yang pertama, berdasarkan graf, find the limit x approaches negative 2. Ini bukan x ni, dia t kan. Dia t. T approaches negative 2. GT. Okey. Jadi sekarang ni negatif 2 kan? Negatif 2. Negatif 2. Yang mana negatif 2 dia dalam kes ni? Okey, sekarang ni kalau kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok dulu. Kena tengok nilai negatif 2 kiri dengan negatif 2 kanan. Kita kena tengok berapa jawapan dia. Okay. Jadi kita kena tengok. Kalau negatif 2 kiri, maksud dia graf kita di sini lah. Tak? Maka bacaan dia lebih kurang macam kosong, betul? Dia menghampiri kosong kan? Boleh ke? Bila kita ambil nilai negatif 2 kanan, bacaan dia pun sama juga. Kalau ikut kan macam negatif 0.1 lah gitu kan. Tapi kalau kita bundarkan, jawapan dia kosong. Bila dua jawapan ni sama, maka untuk soalan ni jawapan dia kosong lah. Boleh ke? Kita tengok contoh lain. Limit t approaches negative 1. Okey, ini bersama juga. Kita kalau nak jawab soalan ni, dia tak boleh jawab terus. Kena tengoklah nilai negatif 1 kiri, nilai negatif 1 kanan. Kalau negatif 1 kiri, kita akan baca graf yang ni. Ni saya tak boleh ambil ke atas. Mana ada graf. Jadi mestilah ke bawah. Kan? Bila ke bawah, sebenarnya kita akan nampak nilai dia macam negatif 0.9. Negatif 0.9. Maka kita bacalah hampir kepada negatif 1. Boleh ke? Satu lagi, saya kena ambil bacaan negatif 1 kanan. Mana boleh ambil bacaan ke atas? Mestilah ke bawah. Ini saya akan nampak nilai dia macam negatif 1.1. Negatif 1.1. Bila negatif 1.1, nilai yang kita boleh gunakan adalah
Jadi satu lah. Boleh ke? Boleh. Okay. Ada yang tak faham? Ada apa nak tanya? Maksudnya kita tak boleh ganti dalam function sebab function kita tak ada. Okey, katakan saya ambil soalan. Okey, saya ambil soalan C lah. Kita tengok soalan C. Limit T approaches 1. Yang ni pun sama juga. Saya tak boleh jawab terus. Kena ambil kira satu kiri, satu kanan. Okey, kalau kita tengok satu kiri, ini kan, bila nak ambil satu kiri, saya tak boleh lah ambil ke atas. Mana ada graf. Jadi mestilah ke bawah. Ke bawah ni bacaan Y dia adalah -1. Kan, -1. Jadi saya akan tulis sini -1. Okey, sama juga kalau saya ambil bacaan satu kanan. Kalau satu kanan, saya tak boleh ambil ke bawah ni. Mestilah dia ke atas. Bila ke atas, ini nilai Y berapa ni? Ini nilai Y berapa? 2. 2 kan? So 2. Maka kita ambil lah sini 2. Okey, sekarang nilai kiri kanan sama tak? Tak. So kalau tak sama, apa jawapan dia? Does it exist? Ya betul. Jawapan dia adalah, dia bukan nombor, dia bukan -1. Dia bukan 2. Jawapan dia adalah does not exist. Sebab kita akan ambil jawapan sekiranya kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Kalau tak sama, jangan bagi tahu jawapan -1. Jangan bagi tahu 2. Jawapan dia does not exist.